أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب، أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kedua, nafsu artinya diri seseorang, dan memeliharakan dia itu dengan dipeliharakan daripada yang membinasakan dia atau yang memudaratkan dia. Qala muallifu rahimahullah ta'ala. Kedua daripada 6 kulliyat. Kulliyat maksudnya perkara yang dibangsakan kepada sekalian, yang mana di bawahnya itu dia ada juzuk-juzuk dia. Seperti yang sebelum daripada ini, iaitulah mana yang pertama itulah menjaga agama. Jadi di bawah agama itu dia ada Islam, dia ada iman, dia ada ihsan. Dan Islam tu pula dia ada afraq. Di afraq ni makna butiran-butiran dia pula. Maka agama itu dikatakan sebagai kulli, mana kulliyah, benda yang sekalian. Di bawah dia itu ada juz'i. Maka itulah yang dimaksud dengan istilah kulliyat ini. Jadi di sini ada 6 kulliyat. Setengah kitab tu 5. Jadi kalau 5 itu kita fahamlah ada 2 in 1. Begitulah. Jadi yang kedua daripada 6 kuliah ini ialah nafsu. Nafsu fa itu mati. Sukun mati. Kalau nafasu, nafasun itu nafas. Yang kita hembuskan itu nafas. Ini nafs. Nafs dengan nafasun. Jadi murad dengan kata nafsun itu artinya diri seorang. Diri seorang maksudnya nyawa dan tubuh badan. Perkara yang kedua yang wajib kita jaga ialah nafsun. Nafsun maknanya ialah diri kita. Diri kita tu apa dia? Nyawa. Maksudnya jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan melayan nyawa. Dan yang kedua ialah diri, tubuh badan kita. Jangan mudaratkan diri, tubuh badan kita. Melukakan, buat benda yang mudarat diri.
Jadi wala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi walaupun sebab yang khusus turun ayat ini ialah berkaitan dengan asyuh atau al-bukhl, sikap kedekut. Yang dikatakan tahlukah itu kalau mengikut sabab nuzul itu ialah kerana sifat kedekut itulah yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi dalam kaedah ulum tafsir, ilmu tafsir, mana al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang kita nak ambil pengajaran itu ialah melalui umumnya lafaz. Jadi kalau tahlukah itu, kebinasaan itu makna umum dah. Binasa agama, binasa apa saja. Nah. Tidak la bi khususi sababi, bukan dengan khususnya sabab. Jadi wajib menjaga nafsu. Nafsu tu makna nyawa kita. Jangan mendedahkan nyawa kita kepada bahaya. Begitu juga diri, tubuh badan kita. Jangan dedah, jangan buat apa-apa. Jangan buat apa-apa perkara yang boleh mencederakan tubuh badan, yang merosakkan tubuh badan, yang mendedahkan kepada bahaya nyawa, dengan tidak ada masalah apa. Sebagaimana pemuda-pemuda yang kita katakan, mereka naik motor dengan secara membahayakan diri mereka dan juga orang lain. Nyawa mereka dan nyawa orang lain. Tak boleh berlaku. Wajib kena jaga nyawa kita, kerana nyawa tu itulah anugerah ataupun nikmat yang sangat besar. Tanpa nyawa ini kita tidak boleh hidup, dan kalau kita tak hidup, kita tak boleh buat apa-apa kebaikan dah untuk diri kita sendiri. Jadi jaga nyawa. Jangan dedahkan apa saja perkara yang boleh menyebabkan jadi hilang nyawa. Perkara yang sudah diyakini, maksudnya perkara yang zahir. Zahir itu maksudnya ialah perbuatan itu bahaya kepada nyawa. Maknanya kebarangkali kemungkinan besar boleh menyebabkan jadi hilang nyawa. Perbuatan itu. Sama ada perbuatan ataupun makanan, minuman, tak kira dah. Itu mendedahkan diri kita kepada bahaya hilang nyawa, tak boleh. Apabila suatu perkara itu sudah diketahui dengan yakin boleh menyebabkan kehilangan nyawa, maka tak boleh kita mencapai akan dia. Melainkan kerana hajat dan maslahah. Kalau dah kerana hajat tu, tak ada arah lah. Seperti cleaner. Pekerja-pekerja bahagian pembersihan. Menara-menara tinggi. Jadi, kedudukan mereka itu ada risiko bahaya nyawa. Tetapi itu ada keperluan, ada maslahah, tak apalah. Mereka sanggup. Saja-saja kita mendedahkan bahaya nyawa kita, tak boleh. Wajib kena jaga. Itu adalah anugerah Allah Ta'ala yang wajib kita hargai akan dia. Bila kita hargai, bermakna kita akan jaga dah. Daripada setiap segenap sudut. Setiap perkara yang boleh menghilangkan nyawa. Satu. Yang keduanya ialah tubuh badan. Nafsu itu dia dua. Nyawa dan juga tubuh badan. Jangan sengaja mendedahkan diri kita kepada boleh menyebabkan kesakitan tubuh badan. Bahaya tubuh badan kita. Seperti pemuda-pemuda yang naik motor dengan cara bahaya tadi. Risiko hilang nyawa dan juga kesakitan tubuh badan. Makna aksiden. Seperti naik motor dengan secara meniarap. Itu haram. Kerana itu, kalau kita tanya orang, apa pandangan kamu? Orang yang naik motor secara meniarap ini, terjamin ke tidak keselamatannya. Jadi semua orang akan mengatakan itu sangat bahaya, boleh mendedahkan kepada bahaya. Bukan diri sendiri, bukan orang lain. Apa saja. Makan makanan yang memudaratkan.
makan dadah, misalnya. Punah tubuh badan. Rosak tubuh badan. Orang panggil makan diri. Makan dia, makan diri, makan dadah. Minum arak selain daripada akal, merosakkan akal yang selepas daripada ini. Dia juga merosakkan tubuh badan juga. Alkohol juga sudah diketahui. Sudah diketahui dengan secara latah. Latah ni secara menyeluruh. Maksudnya, arak itu bukan dia akal satu. Dia merosakkan akal. Tubuh badan pun rosak juga. Jadi, haramnya minum arak itu nombor satu sekali kerana ada nas Quran. Yang keduanya ialah kerana illah ta'akuli. Kerana dia boleh merosakkan akal, merosakkan tubuh badan. Sedangkan wajib kita menjaga. Wajib menjaga tubuh badan tu dia ada nas dia nya. Jadi maknanya sebab tubuh badan itu anugerah Allah Ta'ala beri kepada kita, kita merosakkannya tak boleh. Sebab tubuh badan kita ini bukan kita yang punya hakikatnya. Allah Ta'ala beri pinjam. Jadi kalau kita ada sedikit perasaan malu, sepatutnya kita hantarkan balik dengan sempurna kepada Allah Ta'ala. Jaga daripada penyakit-penyakit yang sudah dikenal pasti. Disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Seperti kencing manis. Itu nak jaga tubuh badan kita. Jangan sampai kerak kaki. Apa yang menyebabkan jadi kena kencing manis? Makanan. Makanan yang macam mana? Itu semua orang tahu belakang. Jadi kita sengaja sengelin. Yang sudah kena dah. Tapi masih lagi degil. Tidak mahu mujahadah. Kena mujahadah lah. Nak jaga tubuh badan kita. Kita ingat tubuh badan kita ni kita pinjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pula kita kembalikan dia tak cukup seorang. Semasa dilahirkan itu cukup kakinya. Sekarang kita hantar balik kepada Allah tak cukup kakinya dipotong. Lainlah orang yang dilahirkan dengan keadaan cacat, tidak ada kaki di mula lagi. Itu tak apalah. Biar kita tu ada perasaan malu. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu tu suatu pencapaian yang tinggi. Dengan malu membawa kita kepada hubungan yang sangat orang panggil sangat maju dengan Allah dan juga dengan manusia. Manusia hidup bertamadun kerana adanya sifat malu. Kalau tidak ada sifat malu, tamadun insaniah kemanusiaan itu akan runtuh. Dan itu yang sedang berlaku sekarang. Bukan saja orang kafir, orang Islam pun berhadapan dengan ancaman yang sama. Bila manusia membuang jauh-jauh sifat malu. Apa yang nak dimalukan. Jadi apabila dah falsafah hidupnya apa yang nak dimalukan, maka orang akan buat apa saja. Dia tak kira dia memudaratkan orang lain. Orang yang buat produk, dia tahu produknya bahaya. Tetapi dia buat juga untuk meraih keuntungan. Sebab dia tidak ada rasa sifat malu, menghormati manusia, tak ada dah. Jadi jaga diri kita. Jaga diri kita daripada bahaya, yakni nyawa dan juga tubuh badan. Tidak boleh kita mendedahkan diri kita, yakni tubuh badan kita kepada bahaya kerosakan. Seperti penyakit-penyakit tadi yang kita sudah tahu secara pasti. Mana orang zaman sekarang itu sudah tahu dengan secara sangat latah ni mengetahui. Semua orang tahu belaka. Apa yang menyebabkan sudah kita tahu bahasanya sesuatu itu makanan ke ataupun apa-apa saja yang boleh menyebabkan mudarat kesihatan tubuh badan kita, maka jangan lakukan. Maksudnya benda yang telah dipastikan melalui kajian-kajian, maka itu bermaksudnya haram kita mencapaikan dia. Jaga tubuh badan. Maknanya jaga nyawa dan juga tubuh badan. Wajib kita menjaganya kerana itu adalah penghargaan daripada Allah. Allah Ta'ala beri kepada kita, maksudnya Allah Ta'ala menghargai kita dan nak menjadikan kita insan yang mulia. Jadi maksudnya dengan cara Allah Ta'ala tes uji bagaimana kita menjagakan nikmat-nikmat ini. Jadi artinya
diri seseorang dan memeliharakan dia nafsun ini, yakni nyawanya dan juga tubuh badan. Itu kalau nafas, nafsun. Nyawa dan juga tubuh badan dengan dipeliharakan daripada yang membinasakan dia dan atau yang memudaratkan dia nafsun, nyawa dan juga tubuh badan. Itu maksudnya untuk menjaga daripada perkara yang memudaratkan dia, maka kita kena tahu apa perkara yang memudaratkan nyawa, yang mendedahkan nyawa kepada bahaya ataupun tubuh badan. Itu maksudnya ialah kita kena tahu. Sebagaimana yang kita sebut minggu lepas, nak jaga iman, kena wujud dulu iman. Kemudian kita kena tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan iman itu apa dia. Begitu juga nak menjaga nafsun ini, diri kita, nyawa dan juga tubuh badan, daripada perkara yang membinasakannya ataupun yang memudaratkannya, maka kita kena tahu. Kena tahu apakah suatu perkara yang boleh memudaratkan nyawa. Yakni yang boleh mendedahkan ancaman bahaya kehilangan nyawa. Dan juga kena tahu ancaman kepada kemudaratan tubuh badan. Jadi zaman kita sekarang yang mendabik-dadakan oleh semua orang sebagai zaman IT, mana zaman teknologi maklumat, semua maklumat di hujung jari, dengan sebab itu tidak tersembunyi di atas diri kita tentang perkara-perkara yang memudaratkan tubuh badan tu apa dia. Jadi biar kita tahu, jangan tak tahu. Bila kita tak tahu apakah perkara yang boleh merosakkan nyawa, boleh menyebabkan bahaya nyawa dan juga, maka kita tak akan terjaga daripadanya. Sebagaimana kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia tidak ada sifat bergamuk. Bergamuk ni menandaikan sesuatu perkara. Seumpama bahaya-bahaya. Sebab itu kalau kanak-kanak zaman dahulu, mereka berada di bira telaga. Itu zaman kita kecil dulu. Bira ni makna di tepi telaga. Bira telaga. Jadi di tepi telaga itu, zaman dulu dia tidak ada kerek. Hok dulu benar tu tak ada kerek. Kerek bahasa standard pun kerek ni. Kerek. Tu. Untuk buat telaga. Begitu dibuat pagar kayu keliling telaga itu. Sehingga apabila kena hujan panas, akhirnya memburuk dan akhirnya tercabut. Tiada siapa lagi peduli untuk memperbaikinya. Dalam satu kampung itu ada 2-3 butir telaga sahaja. Berkongsi ramai-ramai. Lalu, kanak-kanak ni, kita nak sebutnya ialah kanak-kanak ni, dia bermain-main di tepi-tepi telaga itu, bimbang takut jatuh. Jadi orang tua melarang. Hai awal. Awal ni mana? Hai budak. Jangan bermain di tepi-tepi telaga itu. Kenapa tu ayah? Takut jatuh. Tak jatuh pun dia kata. Tu budak dia berjawab mulu. Sekarang telaga yang seumpama itu sudah tidak ada. Tetapi di kampung-kampung itu dia jalan raya. Yang zaman sekarang bukan sahaja di bandar, di kampung pun sibuk. Kereta tak pernah lekan. Tak pernah lekan daripada kenderaan-kenderaan. Jadi kanak-kanak dia bermain di tepi jalan raya. Tindakan dia, reaksi dia tu ni kita lihat bahaya. Tapi bagi kanak-kanak dia tidak tahu nak menandaikan perkara yang bakal berlaku. Orang dewasa dia boleh menandaikan walaupun kadang-kadang kena andaiannya, kadang-kadang tidak kena. Kanak-kanak ni dia tidak boleh menandaikan langsung. Walaupun dia tu sedang melakukan perkara yang sangat membahayakan diri dia, dia tidak tahu. Jadi maknanya, makna jangan biarkan kanak-kanak itu dengan melakukan perkara yang boleh menjadi bahaya nyawa dan juga tubuh badannya. Mana jaga orang yang dalam rentahan kita, bukan diri kita saja. Selepas diri kita ialah isteri kita dan anak-anak kita. Jaga nyawa mereka, jaga tubuh badan mereka daripada terkena mudarat. Antara mudarat ialah penyakit-penyakit lah.
Sesuatu yang kita sudah tahu dah membawa kepada jadi sakit tubuh badan, tu kita kena cegah. Anak-anak sudah tentu tidak suka, tapi ibu bapa dia tahu akibat buruk baik, sebab itu mereka melarang kerana sayang. Jadi jaga diri, yakni jangan dedahkan diri kita kepada penyakit-penyakit bahaya-bahaya. Kalau doktor yang menyatakan hal seumpama itu, jangan kita buatlah. Kerana mereka terlibat secara langsung dan setiap hari itu berkaitan dengan penyakit-penyakit mereka tahu. Itu makna daripada perkara yang membinasakan dia atau yang mencederakan dia. Tak kira sebaran apa cara. Seperti dengan cara jaga lidah kita supaya kita ni tidak dimarahi oleh orang lain yang akhirnya mereka akan memukul kita. Itu yang dikatakan. Masuk dalam kitab Minhajul Abidin pun ada sebut. Jangan kita buat orang tu marah dengan tidak ada sebab. Yang boleh menyebabkan bahaya nyawa, bahaya diri. Jangan, itu yang dikatakan dalam bahasa Melayu, sebab mulut santam binasa. Sebab mulut badan binasa. Mulut kita tak jaga, leza sangat, suka mengata orang. Di kalangan orang-orang yang kita kata itu, boleh jadi ada satu orang yang ganas. Dia tak boleh nak sabar. Lalu dia bertindak melebihi had. Jadi terdedah kita kepada kesakitan tubuh badan, tu maksudnya jangan. Itu menjaga nafsun, menjaga diri, yakni nyawa dan juga tubuh badan. Yang ketiga, akal. Wajib kita menjaga akal. Mana tidaknya akal itulah aset kita yang paling berharga, kerana dengan akal inilah terbeza kita dengan hayawan. Akal itu asal maknanya aqlun. Aqal. Aqal ini sebahagian daripada maknanya ialah aqal itu maksudnya ikat. Kerana akal kita lah yang mengikat diri kita, yang menambah diri kita daripada bertindak perkara yang merugikan kita ataupun membahayakan kita. Akal. Itu fungsi akal membezakan mana baik, mana jahat. Jadi akal. Itu sama macam itulah, sama macam orang Arab. Asalnya ini budaya orang Arab Badui. Yang dililit pada kepala. Dia panggil egal. Sebab apa dia panggil egal? Kerana itu asalnya dia pengikat. Mereka belik pada kepala. Tali. Apabila mereka mau parkingkan unta mereka, unta ni dia turun dengan secara melutut. Itu dia panggil inakhot. Dia berlutut. Maka supaya unta itu tidak bingkas bangun, berjalan pergi, maka diikatkan lututnya di antara paha dan juga betis ni. Kalau kita manusia. Kalau begitu, kalau kita duduk, kemudian diikat begitu, tak boleh nak bangunlah kita. Untuk diparking begitu. Dia tak boleh nak bangun sebab diikat kepala lutut dia. Kemudian apabila mereka ini nak menggunakannya, maka mereka lepaskan tali pengikat di lutut itu. Kemudian mereka letak di mana? Letak di kepala. Sebab bila mereka musafirkan, mereka nak parking pula di sana. Letak di kepala. Jadi akhirnya dipanggil sebagai iqal. Iqal dengan sebutan orang Arab bagaimana? Iqal. Tetapi semenjak orang Kelantan pergi ke Mekah menunaikan haji, zaman-zaman dulu lah. Jadi mereka ini diperkenalkan kepada iqal ini, dijual di pasar. Lalu dibawa bulan. Tapi orang Kelantan dia dah tak panggil iqal, dia panggil ega. Dia sebutan dia tu larilah. Jadi akal itulah yang mengikat diri kita daripada bertindak yang bukan-bukan. Akal fungsinya ialah tamyiz. Tamyiz mana membezakan mana baik, mana jahat. Jadi nak jaga akal ini, kata muallif kita rahimahullah taala, iaitu makna dan memeliharakan dia. Memeliharakan akal dengan dipeliharakan daripada yang menghilangkan dia akal.
Dan yang mencederakan dia akal. Seperti minum arak. Maka dengan sebab nak jaga akal ini, haram minum arak. Kerana arak itu sudah diketahui secara pasti. Sudah dimaklumkan secara pasti bahasanya arak itu memudaratkan akal. Boleh menyebabkan hilang akal. Seperti yang diceritakan dalam kisah orang panggil Ummul Fawahish. Nabi menggelarkan minum arak itu ialah sebagai Ummul Fawahish. Ibu segala fahsyak-fahsyak. Kerana daripadanya akan bercambuh maksiat-maksiat yang lain. Bila seorang itu minum arak, maka dia hilang akal, dia sanggup buat apa saja. Seorang abid nama dia Syekh Balsisa. Syekh Balsisa ni seorang yang begitu sangat hebat dari segi ibadahnya. Jadi di kampungnya itu tidak ada orang lain yang boleh challenge dia. Yang dapat menandingi kehebatan melaku dengan sejumlahnya dan kesungguhannya. Begitu dia disebut-sebut oleh orang kampung, dipuji-puji oleh orang kampung. Begitu Allah Ta'ala uji dia dengan seorang syekh, yakni Syekh Teh. Menyamar jadi seorang abid. Melakukan ibadat bersebelahan dengan Syekh Balsisa ini. Syekh Balsisa ini rasa pelik, rasa ajib. Macam mana dia kata ada orang yang boleh buat ibadat lebih baik daripada dia lagi. Tak boleh macam mana. Mungkin dia tu syaitan, dia tidak letih, dia tidak jemu dan sedangkan dia tidak makan, maksudnya tidak makan, tidak tidur. Sedangkan Syekh Balsisa ni manusia. Dia perlu tidur. Dia tidak boleh melawan sibratillah, celupan Allah Ta'ala. Jadi, dia perlu tidur, perlu rehat, perlu minum air, perlu makan, qada hajat, berkahwin, semua itu. Jadi, syaitan ni maknanya, syekh ni makna syaitan lah. Dia tidak berhenti-henti melakukan ibadat. Jadi Syekh Balsisa pun dia merasakan kedudukannya itu agak terancam. Sudah kerja makna sekali ini orang kampung tidak lagi meletakkan dia sebagai yang terbaik. Jadi maknanya, bila begitu dia pun terdesak untuk bertanya. Tak boleh nak sabar. Wahai Syekh, awak ni macam mana kuat ibadat tak berhenti radu? Apa rahsianya? Lalu, Syekh Teh saat ni pun dia sebutlah. Syekh Teh mana syaitan lah. Dia kata, aku dulu pernah buat satu kesalahan, makna dosa yang sangat besar. Bila aku melakukan dosa yang sangat besar, dengan sebab tu aku rasa bersalah. Dia orang yang rasa bersalah menyesal, dia akan terhenti. Kanak-kanak, tapi kanak-kanak ni dia tak makan saman. Jadi maksudnya ialah bila dah begitu, bila dapat tahu bahasanya yang menjadi kekuatnya Syekh saat ini melakukan ibadat ialah dengan melakukan maksiat, suatu maksiat dan rasa inti kepada maknanya rahsia dianya ialah dia buat satu dosa yang sangat besar sehingga dia rasa bersalah dan sangat menyesal. Orang yang merasa bersalah menyesal, dia akan jadi baik sementara. Jadi kalau kamu nak jadi macam saya, kamu kena buat satu dosa yang besar. Supaya kamu rasa cukup-cukup malu kepada Allah dan rasa bersalah, menyesal. Jadi Syekh Balsisa saat ni nak buat maksiat apa dia, saya tak biasa. Kalau awak nak cadangkan, tolonglah cadang kepada saya, kata Syekh Balsisa. Biar mudarat semua orang. Bukan dia saja. Jadi, pilih, dia kata, bila dia memilih suatu dosa, bentuk dosa, mencuri, melibatkan hak orang,
Begitu juga maknanya mengumpat melibat hak orang, berzina melibatkan anak orang, membunuh samalah juga ni. Akhir sekali dia nampak satu-satunya dosa yang tidak berkait dengan manusia lain ialah minum arak. Lalu dia memilih untuk minum arak, dia pergi ke bar, ke tempat minum arak, dan dia minum dengan kadar yang melampaui batasan sehingga dia jadi mabuk. Bila jadi mabuk, dihulurkan perempuan, apa lagi? Tak tunggu. Sebab akal sudah tidak berfungsi. Akhirnya dia melakukan zina. Bila dia melakukan zina, bila dia sembuh daripada kemabukannya, dia jadi takut. Orang yang baik, bila ada suatu benda yang aib begitu, ini zina. Orang yang berjuruh misalnya, orang yang soleh, kalau didapati dia tu keluar dengan bukan isterinya misalnya. Dia ni belum isteri lagi. Seorang budak yang dipuji-puji, bagus akhlaknya. Begitu kalau ada orang yang mengambil videonya ataupun gambarnya. Lalu orang ugut nak bagi tahu kepada orang kampung, ni saya ada gambar kamu berpimpingan tangan dengan seorang perempuan. Dia akan jadi panik, dia akan jadi sangat-sangat takut. Karena kegiatannya terbongkar. Reputasinya jatuh teruk. Jadi begitulah makna Syekh Balsisa dia tak biasa buat. Apa lagi makna zina. Lah akhirnya dia dah jadi tak kena berfikir, akhirnya dia membunuh. Maksudnya dia tak boleh nak fikir dah. Macam mana nak buat ni supaya jangan ada orang yang mengetahui dia tu melakukan zina. Dia melakukan zina kerana dia tak sadar diri kerana minum arak. Jadi dia bunuh perempuan tu untuk menutup rahsianya. Tapi akhirnya perbuatan dia itu terbongkar juga. Akhirnya dia panggil, disabitkan kesalahan, hukum kisos balasannya seumpama. Ketika beliau ini maknanya ditambat, syaitan masih lagi mari datang untuk menipu dayanya. Dia nak tackle itu sehingga-hingga. Lalu ditanyakan apa nama syaitan saat ni, dia katakan kepada Syekh Balsisa supaya sembuh dia. Jadi itu ada banyaklah dialog. Ketika begitu Syekh Balsisa nak menembuskan nafas yang terakhir, dia terpedaya lagi dan dia sempat untuk tunduk tanda, panggil tanda makna sujud kepada syaitan ni. Maka dia jadi murtad. Dan itulah akhirannya, kesudahannya. Waliyadzabillah. Sebab tu kita tidak boleh rasa selesa. Jadi nak jaga akal, jangan orang panggil melakukan perkara-perkara yang boleh mencederakan akal. Ini akal itu yang suatu nikmat dan anugerah yang sangat besar, kerana dengannya jadi terbezanya kita dengan makhluk haiwan dan juga jamadat. Dan memeliharakan dia dengan dipeliharakan daripada yang menghilangkan dia akal atau yang mencederakan dia akal. Makan dadah, minum arak, makan dadah, itu semua tu boleh menyebabkan kecederaan pada akal. Maka jangan kita sekali-kali melakukan benda-benda itu untuk jaga akal kita. Dan dengan sebab itulah juga dihukumkan orang yang meminum arak itu dengan hukum hudud. Untuk menakut-nakutkan manusia daripada melakukannya. Maka dia termasuk dalam hukum hudud, mana kesalahan yang besar. Baiklah, yang keempat, qala musannifur rahimahullah ta'ala. Yang keempat daripada kulliyat yang 6. Nasab, iaitu maknanya keturunan lah. Keturunan. Nasab maksudnya keturunan. Iaitu pertambatan antara bapa dan anak.
Itu makna nasab. Sebab itulah apabila berlakunya zina, itu nak jaga nasab ini ialah elak daripada zina. Zina memutuskan nasab. Kerana tidak dibangsakan tuan punya benih kepada benih itu. Apabila benih itu diletakkan pada tanah yang tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan itu adalah tanah. Rahim perempuan itu adalah merupakan bandingannya. Tanah. Benih laki-laki itu adalah benih lah, benih. Macam benih tanaman. Air mani laki-laki itu seumpama benih tanaman. Jadi, benih tanaman ini kalau diletakkan pada tanah yang sangat subur, maka benih yang baik diletakkan pada tanah yang terbaik, maka dia jadilah. Jadi apabila seorang laki-laki yang memiliki benih ini daripada sulbinya, kilan benih dia, dia diletak di tanah yang tak diizinkan oleh syarak. Maksudnya zina. Maka dengan sebab itu anak yang sabit menjadinya atau lahirnya daripada benih yang diharamkan tadi. Maka terputus nasab membangsakan kepada makna si ayah itu. Bangsa-bangsa itu ialah dibangsakan kepada ayah. Sebab tu jaga daripada itu. Nasab iaitu pertambatan antara bapa dan anak. Bukan dengan ibu. Pertambatan antara bapa dengan ibu. Dan memeliharakan dia nasab ini dengan tertahan daripada zina. Menegah diri kita daripada terjebak dengan zina. Bila berlaku satu penzinaan, bergoncan tian arash. Menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zina itu ranking, panggil dosa-dosa besar itu duduk nombor 3. Dimulainya dengan syirku billah, al-qatlu, dan zina. Jadi zina itu merosakkan kekeluargaan, yakni nasab, terputus nasab. Jadi yang keempatnya jaga nasab macam mana? Pelihara daripada dengan tertahan daripada melakukan zina. Maka untuk kita mengelakkan diri kita tu terjebak dengan zina, banyak perkara. Nak hari ini, zaman-zaman akhir ini, kemudahan melakukan maksiat itu begitu sangat zahir. Jadi nak jaga faraj, zina tu ialah menggunakan faraj itu pada bukan tempat yang diizinkan oleh syarak. Di dalam kitab penawar bagi hati, kita ambil kitab tasawuf yang paling basic, paling asas. Tuai kita dia Syekh Abdul Qadir Mandili menyebutkan tentang nak menjaga faraj itu kena jaga mata. Kalau kita tidak jaga mata kita, sukar untuk menjaga faraj. Kerana apabila seorang itu dia melihat perkara yang boleh menimbulkan syahwat, menaikkan syahwatnya, itu akan membawa kepada dia akhirnya melakukan perzinaan. Apatah lagi iman semakin menipis, lebih daripada lapisan ozon lagi. Iman semakin menipis. Manusia tidak bercara lagi untuk nak jaga.
Jadi nak jaga daripada, kena jaga mata. Jangan melihat, khususnya bagi orang laki-laki melihat orang perempuan. Walaupun gambar sekalipun. Sebab dia akan menimbulkan syahwat. Jaga keselamatan diri kita itu. Jadi maknanya untuk mengelakkan zina, jangan bergaul dengan orang yang soleh. Kerana bergaul dengan orang soleh itu boleh jaga, saling menjaga di antara satu sama lain. Jangan pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Jangan melihat maksiat, yang dengar maksiat. Kerana itu yang boleh mendorong dan melorongkan seorang itu kepada zina. Sebab itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak larang berzina. Allah Taala wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi kalau zina itu mim tariqil aula, lebih-lebih utama lagi lah. Jadi kita kena tahu perkara-perkara yang boleh memudaratkan, maknanya mana perkara yang menyebabkan terjebak seorang itu dengan melakukan zina. Dia banyak perkara dah yang perlu kita tu makna nak jaga diri kita daripada menggunakan faraj pada tempat yang tak diizinkan oleh syarak. Itu bukan mudahlah nak dengan kehidupan zaman kita sekarang. Dengan sebab mana zina itu memutuskan nasab. Yang kelima daripada 6 kuliat ialah menjaga kemaluan. Jadi kalau kita faham kemaluan ini tak di nasab. Jadi jaga nasab itu dengan cara tidak berzina. Kerana berzina itulah yang memutuskan nasab. Jadi jaga kemaluan. Di sini maksud dia kalau bahasa Melayu kita yang standard tu, kemaluan itu ialah nama alat kita tu. Tapi di sini tidak. Yang menulis kitab ni ialah orang Fatani. Jadi cakapannya ada lain sikit, mana perkataan yang sama tetapi difahami dengan cara mereka lah. Murad, maksud dengan kemaluan di sini ialah irid. Irid maknanya mur'ah, harga diri. Itu dia. Takut kita keliru. Harga diri. Mur'ah, seseorang itu. Itu wajib dia kena jaga. Kita kena jaga mur'ah kita. Jaga kelakuan kita. Jadi, kelima harta. Mana ada? Kelima kemaluan. Dan memeliharakan dia kemaluan, yakni harga diri kita. Ialah, ketiadaan memperbuat dan memeliharakan dia, memeliharakan kemaluan itu maksudnya irid, air muka. Itu maksudnya kemaluan di sini maksudnya air muka, harga diri seseorang. Bukan kemaluan nama alat kita tu, tidak. Jadi kerana ini bahasa Fatani. Jadi maksud dia begitulah. Jaga kemaluan. Dan cara menjaganya ialah dengan tertegah daripada umpama tuduh. Tuduh. Kita menuduh orang yang mastur, orang tidak menzahirkan maksiat. Itu tidak boleh. Apa-apa saja perkara yang boleh menaibkan orang, tidak boleh. Apa saja perkara yang menyebabkan timbal baliknya, itu maksudnya kalau kita kata huduh kepada orang, orang pun akan balas balik. Jadi janganlah. Kerana kita nak jaga. Maksudnya irik kita. Harga diri kita. Jadi dengan sebab itu, jangan mempermalukan orang. Kelak nanti dia akan mempermalukan kita pula. Di sini dia buat contoh, maknanya menjaga kemaluan iri, harga diri ini ialah
memperbuat dengan dia akan barang yang tidak mengizin. Jaga tertegah daripada umpama bunuh. Allah Akbar. Mana sini jaga kemaluan dengan bahawa tertegah daripada umpama tuduh zina ke tuduh apa, sebab itu mencederakan, mencarikan kehormatan orang. Dan timbang baliknya di dalam dunia itu ada. Tak nanti akhirat. Jadi maknanya jaga kemaluan kita, maksudnya ialah harga diri kita. Jangan buat perkara-perkara yang menyebabkan orang tidak boleh menghormati kita. Cakapan kita jangan suka mencaru. Jadi kalau kita suka mencaru, akhirnya orang tak boleh hormat kita. Jadi jangan ambil mudah perkara ini. Wajib kita kena jaga. Dengan tertahan kerana memeliharakan dengan tertegah daripada umpama tuduh. Jangan tuduh orang. Kerana itu menaibkan orang. Akan air mukanya. Yang keenam, yang terakhir sekali. Yang terakhir, ialah harta. Harta pun wajib kita kena jaga. Tak boleh kita biarkan begitu saja. Begitu handset itu jangan letak ikut sedan. Itu kerana kita cari itu nak marah pula. Tapi itu semua ialah kecuaian kita. Jadi harta wajib kita kena jaga. Maksudnya kita kena jaga buat jangan kita dedahkan kepada faktor-faktor boleh jadi kehilangan harta. Harta itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian mukallafin, orang-orang yang ditaklifkan hukum syarak. Dan memeliharakan dia harta itu dengan ketiadaan, memperbuat dengan dia dengan harta saat ini akan barang yang tiada menizin oleh syarak padanya. Jangan salah guna harta itu untuk perkara-perkara yang tidak disyarakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jaga harta dan kerana nak jaga harta lah kita hari ini. Zaman sekarang ini dia buat pagar rumahnya. Kemudian rumah itu pula dibubuh grill yang akhirnya menimbulkan risiko. Grill kunci maka sukalah nak masuk dalam rumah. Ya, dari satu sudut ialah faktor keselamatan itu di alu-alu. Jadi jaga harta itu maksudnya jangan kita buat sesuatu perkara yang boleh jadi hilang hartanya. Karena wajib kita ni makna harta itu setengah daripada kemuliaan manusia. Allah Ta'ala memuliakan manusia setengah daripadanya dengan cara memberikan kepada mereka untuk memiliki harta. Tidak makhluk-makhluk yang lain. Dengan sebab itu kita kena jaga. Walaupun kita banyak duit sekalipun kena jaga. Jangan membazir. Tasarruf pada bukan tempat dia. Melakukan maksiat dengan menggunakan harta. Itu dia panggil tidak. Bersyukur dengan nikmat. Harta itu. Jadi itulah maknanya kena jaga harta. Banyaklah cerita tentang harta ni, bagaimana penjagaan dia. Kena ambil tahu. Jadi mana cara dianya ialah tidak memiliki oleh jadikan syahwatnya.
Tiada mengizin oleh syahwat. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala. Dan sehabis-habis barang yang wajib atas mukallaf terpelihara daripadanya itu ialah riddah. Kerana daripada kulliyat yang 6 ini, yang disusun oleh mu'alif kita, nombor 1 sekali ialah menjaga agama. Maka jaga agama itu jangan sampai kita ini tercedera hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam itu dia ada pada zahir, ada pada batin. Ada pada batin saja, zahir tak ada. Jadi kalau zahir saja, mana saat ni? Dan sebesar-besar barang yang wajib atas mukallaf terpelihara daripadanya itu ialah riddah, iaitu putus mukallaf daripada Islam. Atas pasalah kita berhenti sekat itulah. Berhenti pada kata dan sebesar-besar barang yang wajib. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin nabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas siddiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Allah